Langkah bijak Trump telah menyerang Eropah pada titik paling sensitif, askar, tenaga dan wang pada hari Khamis 7 Mei 2026. Krisis itu semakin memuncak selepas Washington meneruskan penarikan sekurang-kurangnya 5,000 anggota tentera Amerika dari Jerman. Sementara itu, Itali dan Spanyol menjadi sasaran kerana menolak memberikan sokongan tegas kepada operasi yang berkaitan dengan Iran dan Selat Hormuz. Tekanan itu tidak datang dalam bentuk ucapan kosong. Sebaliknya, ia datang dalam bentuk tentera berundur, pangkalan diancam, ekonomi tempatan terjejas dan kerajaan-kerajaan Eropah bertungkus lumus untuk meredakan krisis diplomatik. Jerman, yang telah lama terjejas oleh kelemahan ekonomi selama bertahun-tahun, kini melihat seluruh bandar bimbang kehilangan pendapatan, pekerjaan dan kehadiran tentera Amerika. Itali yang dipimpin oleh Giorgia Meloni cuba mengelakkan hukuman itu sampai ke wilayahnya. Dan Spanyol di bawah Pedro Sanchez telah menjadi simbol Eropah yang mahukan pelindungan Amerika, tetapi berundur apabila rakan kongsi meminta bantuan. Pergerakan ini bermula dengan pertikaian mengenai keselamatan di Teluk. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Dengan konflik di Timur Tengah yang memberi tekanan kepada minyak, gas dan laluan maritim, Trump mendesak sekutu NATO membantu melindungi laluan di Selat Hormuz. Desakan itu mempunyai logik yang mudah. Jika Eropah bergantung kepada tenaga yang melalui kawasan kritikal, mereka juga perlu menanggung kos, risiko dan tanggungjawab. Tetapi apabila jawapannya lemah, Washington mengubah nada. Jerman mengkritik strategi Amerika. Di Iran, Itali cuba untuk menyeimbangkan antara Trump, Vatikan, Israel dan pendapat awam dalam negara. Spanyol sudah pun menolak penggunaan pangkalan untuk misi yang berkaitan dengan. Hasilnya serta-merta, Trump mula menganggap kehadiran tentera Amerika di Eropah sebagai alat tekanan, bukan sebagai kewajipan automatik. Di Jerman, penarikan yang dirancang itu melibatkan satu simbol kehadiran Amerika sejak Perang Dingin. Wilczek di Bavaria menempatkan Ross Barracks dan unit kedua Cavalry Striker, salah satu struktur ketenteraan Amerika yang paling penting di tanah Jerman. Bagi Washington, menarik keluar askar dari bandar itu merupakan satu tamparan ekonomi. Perdagangan, sewa, restoran, perkhidmatan, pekerjaan awam dan kutipan tempatan bergantung kepada kehadiran tentera Amerika dan keluarga mereka. Reuters melaporkan bahawa penduduk dan pihak berkuasa tempatan bimbang akan berlaku kesan yang mendalam sekiranya pengunduran itu disahkan. Ia bukan sekadar soal pertahanan, tetapi juga gaji, perbelanjaan dan cukai. Apabila askar itu beredar, tekanan akan menjadi lebih berat kerana Jerman sudah pun berada dalam keadaan lemah. Ekonomi terbesar Eropah mengecil sebanyak 0.2% pada tahun 2024, penurunan tahunan kedua berturut-turut. Ini mendedahkan kehilangan kekuatan industri, kos tenaga yang tinggi dan kebergantungan kepada ekspor. Pada tahun 2026, Institut Ekonomi Jerman telah memotong ramalan pertumbuhan kepada 0.6% dan jangkaan untuk 2027 menurun kepada 0.4%. Maksudnya, Trump memilih masa ketika Berlin tidak mempunyai ruang. Kerajaan Jerman mungkin boleh merumut tentang tekanan Amerika, tetapi realitinya sangat berat. Ekonomi sedang tenat, industri berada di bawah tekanan, dan kehilangan pangkalan Amerika mengancam komuniti yang sudah biasa hidup di bawah payung ketenteraan Amerika Syarikat. Itali telah berada dalam keadaan berjaga-jaga. Melalui cara lain, Giorgia Meloni cuba menunjukkan jarak dengan Trump dalam isu-isu sensitif, terutamanya selepas krisis dengan Vatikan. Konflik di Iran dan penggantungan perjanjian kerjasama pertahanan dengan Israel. Tetapi, apabila Trump mencadangkan bahawa beliau mungkin akan menarik balik tentera Amerika dari Itali dan Spanyol juga, Rom mengubah nada. Meloni menyatakan bahawa beliau tidak akan menyokong penarikan balik tentera Amerika dan telah mengatur pertemuan dengan Marco Rubio. Semasa lawatan setiausaha negara ke Rom, mesejnya jelas. Perdana Menteri Itali tahu bahawa berdepan secara langsung dengan Trump mungkin akan mendapat tepukan di dalam negara, tetapi hanya untuk beberapa jam sahaja. Namun, kehilangan perlindungan dan kehadiran tentera Amerika Syarikat akan membawa kos yang jauh lebih tinggi.
Situasi politik Meloni juga menjadi lebih sukar selepas kekalahan dalam referendum mengenai pembaharuan kehakiman pada Mac 2026. Pengundi Itali menolak cadangan yang disokong oleh kerajaan itu, satu kekalahan yang dianggap sebagai tamparan hebat dari segi politik. Bagi Perdana Menteri, pembaharuan itu bertujuan untuk mengubah beberapa aspek dalam struktur kehakiman. Namun, penolakan tersebut memberi nafas baru kepada pihak pembangkang. Dan ia menunjukkan bahawa Meloni tidak lagi dipandang di seluruh Eropah sebagai pemimpin yang kebal. Sekarang, dengan Trump mengancam untuk mengubah kehadiran tentera Amerika, beliau menghadapi tekanan di dua pihak. Di dalam Itali, di mana beliau perlu menunjukkan kebebasan, dan di luar negara, di mana beliau perlu meyakinkan Washington bahawa Rom masih merupakan sekutu yang boleh dipercayai. Spanyol menjadi sasaran lain kerana sebelum ini telah menolak penggunaan pangkalan untuk operasi yang berkaitan dengan Iran. Pada bulan Mac, Trump mengancam untuk memutuskan perdagangan dengan Madrid selepas kerajaan Spanyol menolak akses ketenteraan untuk misi Amerika. Sekarang, dengan penarikan balik tentera di Jerman dan ancaman terhadap Itali serta Spanyol, Sanchez muncul sebagai contoh sekutu yang menerima perlindungan Amerika tetapi tetap bertegas apabila harga politik meningkat. Spanyol menempatkan ribuan tentera Amerika dan pangkalan strategik di selatan, terutamanya di Rota dan Moron. Walaupun tanpa keputusan muktamad, kemungkinan pemotongan sudah menimbulkan kebimbangan di kawasan yang bergantung kepada kontrak, pekerjaan, dan pergerakan ekonomi yang berkaitan dengan struktur ketenteraan Amerika Syarikat. Angka-angka membantu untuk memahami mengapa langkah ini begitu menakutkan. Data yang dipetik oleh Reuters menunjukkan bahawa pada Disember 2025, Amerika Syarikat mengekalkan kira-kira 68,000 anggota tentera di pangkalan tetap. Di Eropah, Jerman menempatkan 36,436 anggota tentera, Itali 12,662 dan Spanyol 3,814. NATO sudah merasai perubahan ini pada tahun 2025 apabila sekutu-sekutu bersetuju untuk meningkatkan komitmen pelaburan dalam pertahanan kepada 5% daripada KDNK menjelang 2035. Kenyataan rasmi sidang kemuncak di The Hague menetapkan bahawa 3.5% akan ditumpukan kepada keperluan utama pertahanan dan 1.5% kepada bidang berkaitan keselamatan seperti infrastruktur dan industri pertahanan. Perjanjian ini dijual sebagai kemajuan bersejarah, tetapi bagi Trump, janji yang jauh tidak menggantikan tindakan segera. Apabila perang di Iran memberi tekanan kepada laluan, tenaga dan perdagangan, beliau menggunakan krisis itu untuk menguji siapa yang benar-benar akan bersama Washington, satu detik yang penuh risiko. Kesan tenaga juga menjadi tumpuan utama dalam krisis ini. Dengan konflik di Timur Tengah yang meningkatkan kos minyak dan gas, syarikat-syarikat dan kerajaan-kerajaan Eropah mula merasai satu lagi tamparan terhadap inflasi, industri dan pengangkutan. Reuters melaporkan bahawa Lanxess, gergasi kimia dari Jerman, menjangkakan harga minyak antara 100 hingga 110 dolar setong dalam beberapa bulan akan datang, disebabkan ketegangan di Timur Tengah. Fakta ini memberi kesan langsung kepada Jerman yang sudah kehilangan daya saing akibat kos tenaga yang tinggi sejak runtuhnya model lama yang bergantung kepada gas Rusia yang murah. Bagi Trump, inilah titik tekanan yang sempurna. Eropah memerlukan laluan itu, memerlukan tenaga, memerlukan pelindungan, tetapi tidak mahu membayar harga politik untuk keselamatan. Dan NATO mula berdepan dengan satu soalan yang tidak selesa. Apa yang berlaku apabila penaja utama keselamatan Barat memutuskan untuk menuntut kesetiaan secara terbuka dan menghukum mereka yang tidak menunaikan? Pertikaian ini bukan baru bermula sekarang. Pada Mac 2016, Trump sudah mengatakan bahawa NATO adalah tidak adil dari segi ekonomi untuk Amerika Syarikat dan bahawa Washington membayar bahagian yang tidak seimbang untuk pertahanan Eropah. Sebelum beliau, Dwight Eisenhower sudah pun memberi amaran kepada sekutu-sekutu Eropah pada tahun 1953 bahawa sumber Amerika boleh kehabisan sambil menegaskan bahawa Eropah perlu memikul lebih banyak tanggungjawab dalam pertahanan mereka sendiri. Perbezaannya ialah Trump telah mengubah rumutan lama itu menjadi satu mekanisme tekanan secara langsung. Sejarah menunjukkan bahawa pangkalan Amerika tidak pernah sekadar pangkalan tentera di Filipina. Pada tahun 1991, Senat menolak pembaharuan perjanjian yang mengekalkan pangkalan Amerika Syarikat dan pasukan Amerika meninggalkan wilayah itu pada tahun berikutnya. Beberapa dekad kemudian, Manila kembali memperluaskan akses ketenteraan Amerika.
berikutan kemarahan China di Laut Cina Selatan dan ketegangan berhampiran Taiwan. Di Korea Selatan, kehadiran Amerika juga telah menjadi perjanjian keuangan tetap dengan Seoul yang bersetuju untuk meningkatkan sumbangannya bagi menyokong tentera Amerika Syarikat. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa kehadiran ketenteraan Amerika sentiasa mencampurkan keselamatan, wang, kedaulatan dan kebergantungan. Apabila Washington berundur, kekosongan akan muncul. Sekarang, langkah seterusnya adalah memantau sama ada pengunduran dari Jerman berjalan mengikut jadual yang ditetapkan dan sama ada Trump menukar ancaman terhadap Itali dan Spanyol menjadi arahan yang konkret. Jika itu berlaku, Eropah pasti akan kehilangan sokongan yang telah menjamin keselamatannya selama beberapa dekad dan ia akan menjadi pentas yang sempurna untuk Putin. Saya Milson of S News dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves.